Apa khabar semua? Korang perasan tak banyak kereta hybrid dekat atas jalan sekarang? Mungkin ada antara kita tak perasan sebab kita tak tahu mana satu model yang guna hybrid ni. Antara hybrid yang paling banyak dekat atas jalan sekarang yang saya perasan lah adalah Toyota Corolla Cross. Yang macam SUV tu, memang ada Corolla Cross yang bukan hybrid, tapi yang banyaknya atas jalan adalah hybrid. Lepas tu kalau kereta BMW, kalau korang perasan lepas nombor model dia ada huruf E, contohnya 330E atau 530E, maknanya dia kereta hybrid lah. Pun banyak juga atas jalan. Jadi sebenarnya okey ke kalau pakai hybrid dekat Malaysia ni? Cepat rosak tak bateri dia dan okey tak kalau nak beli sekarang ni? Jom kita tengok. Jadi nak tak nak, teknologi kereta sekarang sebenarnya nak ke arah fully electric. Tapi dunia sebenarnya belum bersedia lagi lah untuk semua orang guna full electric vehicle ni. Lagi-lagi kalau dekat Southeast Asia ni, memang infrastruktur belum ready, termasuklah charging station. Lagipun power generation untuk electric vehicle ni mostly masih lagi bergantung pada arang batu. Jadi kalau kata guna full EV dekat sini, belum betul-betul dapat kesan untuk kurangkan pencemaran. Jadi sementara tunggu semua orang bersedia untuk guna full EV, banyak manufacturer yang offer kereta hybrid. Hybrid ni maknanya nak guna minyak pun boleh, nak guna karen pun boleh. Dan biasanya kereta hybrid yang ada dekat Malaysia ni dipanggil PHEV ataupun Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Maknanya kereta PHEV ni akan ada soket untuk kita cas direct dari power outlet dekat rumah kita. Dan biasanya range yang bateri ni boleh cover ada dalam 40 km macam tu. Dia tak jauh tau. Tapi kalau tempat kerja kita dalam 10 km pergi, 10 km balik, memang tak perlu start enjin seminggu. Cukup dengan guna elektrik motor saja. Jadi ada yang report kata dia isi minyak kereta tu sebulan sekali je sebab malam-malam dia akan cas kereta dia. Bil api naik sikit je, tapi memang jimat gila dekat minyak. Jadi untuk orang yang duduk tengah bandar, tempat kerja tak jauh tapi nak kena menghadap jam, memang kereta hybrid ni akan bagi penjimatan yang paling banyak lah. Sebab kita tak payah guna dah enjin tu. Enjin kita ni kalau ikutkan, paling banyak dia makan bukan waktu kereta tu tengah laju, tapi waktu kereta tu baru nak mula bergerak. Sebab nak gerakkan kereta yang tak bergerak ni akan makan tenaga yang sangat banyak. Plus enjin kita tak efisien dekat low RPM ni. Biasanya manufacturer akan tune kereta kita paling efisien dekat cruising speed. Jadi kalau kereta korang ada digital cluster yang tulis fuel consumption tu kan, cuba compare fuel consumption dekat bandar masa tengah jam dengan fuel consumption masa jalan jauh atas highway. Mesti yang dekat bandar tu fuel consumption dia lebih teruk sebab kita berhenti, kita jalan, kita berhenti, kita jalan. Nak start jalan tu yang banyak makan minyak. Tapi untuk motor elektrik pula, dia tak macam tu tau. Dia sentiasa efisien, tak kira berapa RPM pun dia tengah pusing. Sebab tu tenaga elektrik ni kita panggil sebagai high grade energy. Kalau haba ataupun heat yang kita dapat dari minyak tu, kita panggil sebagai low grade energy. Dia tak berapa efisien. Cuma kalau kita jenis jalan jauh hari-hari, 100 km pergi kerja, 100 km balik kerja, mungkin tak nampak banyak sangat penjimatan minyak kalau guna kereta hybrid ni. Sebabnya range yang bateri tu boleh cover tak banyak pun. Jadi tetap nak kena guna power dari enjin tu bila bateri dah habis. Dan masalah sekarang ni, kita tetap nak kena carry bateri tu. Berat dia contohnya mungkin 80 kilo. Jadi seolah-olah kita usung seorang lagi penumpang kalau bateri tu dah habis. Jadi sebab tu saya cakap tadi yang penjimatan sebenar dari kegunaan hybrid ni adalah kalau kita duduk tengah-tengah bandar yang jam. Cuma satu lagi lah kelebihan kereta hybrid ni, disebabkan masa nak mula-mula gerakkan kereta tu guna banyak tenaga, most likely masa kita baru nak start drive ni, kereta tu akan ada dalam electric mode lah. Maknanya motor elektrik yang akan drive kereta mula-mula tu. Jadi kesan dia kalau kita demand full power, memang kereta kita akan launch cepat gila. Lebih cepat dari kereta petrol yang biasa. Dan ada orang dia gian dengan power yang macam ni. Jadi sebab tu dia beli kereta hybrid. Sebabnya energy transfer dari bateri ke motor elektrik ni dia almost immediately dan motor tu akan bergerak instantly. Motor elektrik ni pula torque dia sekata je, tak kira dia tengah slow atau dia tengah laju. Jadi initial acceleration tu memang mantap. Kalau enjin biasa pula, kita akan rasa macam lagging sikit walaupun enjin kita tu enjin NA. Sebabnya bila kita tekan pedal minyak tu, ECU tu nak kena calculate dulu berapa banyak nak kena inject minyak ni. Lepas tu banyak lagi parameter lain dia kena kira. Dan lepas semua dah complete, baru kita akan
dapat power yang kita demand tu. Mungkin kalau kita tak pernah guna EV ataupun hybrid ni, kita rasa kereta kita dah cukup responsif tau. Tapi sekali kita guna je hybrid ni, baru perasan respons dia memang berbeza. Satu lagi benda yang membuatkan kereta hybrid ni sangat popular sekarang adalah government kita ada bagi tax insentif untuk hybrid vehicle ni. Jadi ada reduction lah dekat import dengan excise duty. Banyak tau reduction ni. Contohnya retail untuk BMW 530e asalnya RM410,000, tapi dengan insentif ni harga dia kurang sebanyak RM82,000. Jadi harga jual macam RM330,000 macam tu. Memang betul RM330,000 tu masih lagi harga premium lah. Cuma bagi orang yang mampu, confirm dia akan pilih kereta hybrid ni. Tak pasal-pasal dapat diskaun 20% kot. Kalau kata tak adalah insentif ni, saya rasa orang akan stick dengan kereta enjin biasa. Sebab kereta hybrid ni dia ada additional component macam bateri dengan elektrik motor. Lepas tu mesti ada gearing system dia yang complicated. Ada control system lagi. Programming nak kena canggih. Lepas tu ada regenerative braking pula. Memang kos dia akan melambung tinggi. Dah lah orang takut bateri dia tu rosak nak kena ganti pula kan. Lagilah orang tak nak beli kereta hybrid ni. Sebut pasal bateri rosak ni. Kalau anda lah sanggup tak nak tanggung risiko ni. Jadi of course risiko ni sentiasa ada. Tapi manufacturer pun pandai juga. Dia tak nak orang risau, jadi dia offer lah warranty untuk bateri ni. Dan kita sebagai customer pula memang happy lah kalau dapat warranty ni. Apa-apa jadi boleh ganti je kan. Ada manufacturer bagi 5 tahun warranty dan ada juga yang berani bagi sampai 8 tahun warranty. Bagi saya kalau dapat 8 tahun ni memang puas hati lah. Sebab kalau loan 9 tahun sampai dah nak habis bayar pun masih ada warranty ni. Dan kalau yang jenis tukar kereta setiap 5 tahun contohnya, memang tak teragak-agak lah untuk beli hybrid. Kalau manufacturer dari Jepun pula, Toyota lah yang lead hybrid punya revolution dekat Malaysia ni. Kalau Honda dia lebih kepada nak push teknologi turbo. Korang bayangkan CR-V yang besar gajah tu, enjin dia 1.5 liter saja plus turbo. Jadi korang nampak kan Toyota dengan Honda ni strategi dia berbeza. Tapi kalau dari segi research, memang Toyota lah yang sangat hebat. Even dia dah buat kereta hidrogen kot. Laku tak laku tu lain cerita, tapi teknologi tu diorang dah ada. So diorang just tunggu infra ready saja, diorang dah boleh push apa je teknologi diorang masuk dalam market. Dan sebut pasal market ni, saya sendiri kadang-kadang buat market analysis untuk tengok teknologi apa yang akan berjaya dekat Malaysia. Kalau korang nak info ni, pastikan korang sign up dekat Nota Ahad, di mana setiap Ahad saya akan emailkan info-info teknologi otomotif dekat anda. Link untuk sign up ada dekat bawah. Jadi daripada trend sekarang, manufacturer pun berani bagi warranty, government pun support dengan kurangkan cukai, customer pun happy pakai hybrid sebab dapat jimat. Jadi memang tak ada masalah lah kalau korang nak beli kereta hybrid ni. Yang penting sebelum beli tu test drive dulu, bawa family semua naik, dan kalau cukup selesa, cukup power, warranty pun okey, harga pun kenalah dengan bajet, baru beli. Tapi kalaulah korang masih risau lagi even dengan warranty, baik beli enjin biasa saja. Kalau tak nanti hati tak tenang. Pendek kata tepuk dada, tanya selera. Sebab kalau kita beli kereta tu, yang nak bayarnya kita juga kan. Jadi ikut suka kita nak beli kereta apa. Tapi kalau korang subscribe, lagilah saya suka. Jom tengok banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.